Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi hari ni tazkirah sikit bab istighasah dah. Istighasah ni minta dengan Allah tu ada masalah lah yang diperbincangkan lah ni. Masalah pengaruh sufi ni, tasawuf ni, tarekat ke apa. Dia akak tak wali dia serupa tu kadang-kadang. Ada hajat ke apa. Terutama dalam masa kesulitan bukan minta lagi dengan Allah SWT. Seru nama wali dah. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani. Madad ya Husaina. Madad ya Rasulullah. Madad ya Syekh Abdul Qadir Jalani dah. Madad Bulya bil Mulkan ya. Bulya bil Mulkan ya. Nabi Khidir dah. Nabi macam-macam lah. Jadi kita nak bincang bab tu lah tak. Boleh ke tak boleh tak. Kadang ustaz duk mengajar dah. Duk mengajar dalam masjid pun ada dah. Ada. Kita pun tahulah saya ada baca buku Tawassul ke apa dah. Campur habis masalah tawassul ni kita minta dengan Allah. Tapi berkat tak guru ke, berkat amal ke, amal kita sendiri ke, berkat nama Allah ke. Dah lah sikit minta tu dah. Kalau nak berkhilaf-khilaf ni minta terus dengan Tok Wali dah. Minta terus dengan Tok Wali. Dia anggapnya seolah-olah Allah ni tak dengar dah. Allah ni lemah. Yang lebih mendengar Tok Wali dah. Tok Wali jadi wakil Tuhan lah. Seolah-olahnya. Dia kata buat misalnya dengan kita minta tolong orang atas dunia ni dah. Serupalah kita minta Tok Wali dah. Tok Wali al-ghaib ni. Hak mati dah dah. Kita lagi macam mana dia boleh mikir gitu dah. Sedangkan atas dunia ni secara zahir ni Allah maafkan kita memang keedahnya Allah nak suruh kita ni ikut sunnatullah. Ikut sistem alam yang ada ni ada masalah kita bekerjasama kita minta tolong lah tu keedah hidup atas dunia ni. Dia tak ada faedah Allah atas kita atas muka bumi ni. Allah suruh cari rezeki. Allah suruh kita terlibat dengan politik, masyarakat, urusan keluarga dah. Itulah kehidupan dunia. Masalah ni lah ni nak masalah ni ala ghaib. Ala ghaib ni masalah ada alam jin, alam syaitan iblis, ada alam malaikat, ada alam Allah SWT, alam hak tak nampak ni. Jadi simbol situ dah. Simbol kita nak minta dengan makhluk anggap serupa alam zahir macam mana dah. Boleh ke minta dengan benda tok jin hak jaga laut, jaga sungai, jaga pokok dah. Minta tu dulu kan orang kata minta tupai lalu tu bawah pokok lah, bawah pusu lah apa dah. Pusu-pusu bawah pokok-pokok besar. Jadi lah ni nya nak timbul semula ada, terutama pengaruh tarekat ni dengan sifat dia. Sebenarnya tidak gitu. Sifat anti Wahabi ke apa menyebabkan dia nak mari semula benda-benda gitu dah. Jadi kita nak bincang istighasah, minta hak kita bincang istighasah dengan Allah ada masalah ni, istighasah dengan makhluk ni. Jadi istighasah ni atau pohon bantuan atau minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Tok Wali dah. Selepas Nabi wafat atau Tok Wali wafat, banyaklah balah di kalangan masyarakat duk bincang dah. Tambah-tambah nanti timbul majlis berzanji lah, majlis lawak perdana, malam cinta Rasul. Ada dalam qasidah dia tu kita dengar nyanyi ada qasidah dia tu. Al-madad ya Rasulullah sayyidi arjirna minan nar. Madad minta tolong, madad ni minta tolong ya wahai Rasulullah sayyidi arjirna minan nar. Sayyidi ni ya tuai aku ni siapa dia? Nabi lah. Ajirna minan nar, selamatkanlah kami daripada api neraka. Minta terus dengan Nabi, bukan minta dengan Allah SWT dah. Jadi maksudnya gitulah. Ada pula kata demi kedudukanmu wahai utusan Allah. Dah minta dengan Nabi juga. Kalau minta dengan Allah tu dah minta dengan Nabi juga. Jadi kita nak bincang ni perbahasa dia. Jadi istighasah ni talabul ghas, maksudnya minta tolong menghilang kesepitan. Bukan minta tolong biasa, menghilang ke maksudnya masa kita susah, masa kita dalam keadaan
susah payah tu, kita rusing ada pun masalah besar bagi diri kita, kita minta tolong. Dalam kesempitan tu panggil istighosah. Maksud je sama juga istinsar. Nah, minta tolong nah, istinsar nah. Dan kalimah isti'anah, serupa juga dengan maksud isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Isti'anah tu lah. Maksud minta bantuan. Lihat Umdah Qari dan Durun Nadir al-Syakani. Atau bermaksud minta pembebasan daripada kesempitan. Serupa lah tak? Hukumnya dan minta bantuan untuk bebas daripada segala kesulitan. Ini tajuk arus. Tak kamu lah kamu syarat. Okay, maka istighosah adalah termasuk jenis-jenis permintaan doa dah. Kita doa nak minta hajat, sihat penyakit kita, sembuh penyakit GERD kita ke, penyakit gastrik kita ke. Jadi kita minta doa tu istighosah lah, dah serupa lah. Namun doa ni secara asasnya umum lagi dah. Istighosah ni khusus. Doa ni kita minta benda hak tidak sempit, tidak sepuk, tidak masalah mana pun sekadar minta lah ya Allah aku boleh beli mesdi sebutir ke tak. Dah. Jadi macam untuk kuswa dah. Kita minta nak ikut sunnah Nabi beli mesdi sunnah. Kononnya macam untuk kuswa dah. Tahulah. Jadi kita minta gitu tu. Tu doa mungkin istighosah. Tak ada untuk kuswa kita pakai kaca dak. Pakai ezora nah. Nak gana. Pakai biba bodoh tak? Nah, jadi tak ada masalah dah. Pasal benda tu tidaklah kita kata siapa kau terdesak mana dah. Kesempitan dah. Tapi doa tu umum dah. Tapi istighosah ni kita sempit dah. Masalah kita masalah besar. Kita tidak jadi masalah besar lah. Ada siapa tak nyawa, ada tak siapa nyawa pun benda tu susah hidup kita kerana kita tak dapat itulah permohonan kita tu. Istighosah kita nak selesai masalah kita lapar, masalah berat-berat lah. Di mana doa dipohon ketika dalam kesulitan maupun kelapangan itu panggil doa. Istighosah pula kita pohon ketika dalam masa sulit dan suka saja dah. Tu maksud dia dah. Maka orang yang beristighosah adalah orang yang minta bantuan dan pertolongan daripada zat atau individu yang dipohon. Yang istighosah. Jadi kita minta istighosah ni minta daripada zat atau individu. Istighosah dengan Allah tu ada masalah, istighosah yang benda lain. Kita bicara ni lah, hari ni lah. Kefahaman ini dapat diambil daripada firman Allah SWT, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ فَبَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Maksudnya, maka orang-orang dari golongan Musa dah. Ada golongan daripada golongan Musa ni, dia geng Musa lah, anak beranak Musa. Maksudnya keturunan Musa lah. Musa ni kaum Bani Israel dah. Jadi dia ada kaum Kibti, kaum Firaun pemerintah tu dah. Jadi Bani Israel ni jadi macam orang ni kat panggil negeri dululah. Masa orang putih menjajah dunia tu, negeri banyak jadi hamba lah. Jadi masa tu di Mesir tu hak jadi hambanya Bani Israel. Tadi ada dua kumpulan besar, satu kumpulan hamba, satu kumpulan pemerintah lah. Kibti dah. Lah ni tak suruh mana, tak tahu mana. Jadi dulu suruh Kibti dah. Kibti ni jadi kaum Firaun lah. Jadi Musa ni kaum Bani Israel hak jadi hamba ni. Jadi ada ya balas mari kaum Bani Israel ni, ya balas nak gacah dia tu. Dia minta tolong Musa ni, dia nak khianat ke aku ni dah, lebih kurang gitu dah. Dia minta tolong Nabi Musa ni gagah. Besar body gagah pula dah. Untuk jadi gacah mati ke diri dah. Faqada alih ni. Jadi matilah qada ni. Fabakazahu Musa gacah selok dengan dia. Jadi istighosah dia guna situ. Fastaghasahu alladhina, minta tolong. Jadi minta tolong ni kita tak bincang walaupun ada ayat Quran minta tolong zahir dia. Pasal zahir ni Allah maafkan. Dan memang macam Allah galakkan juga sebenarnya supaya nak suruh jadi hidup dunia warna-warni kehidupan dah. Kita ni bukan cara al-ghaib, asal dia kita duk cara selesai al-ghaib ni benda terpaksa menah. Minta Tuhan lah. Masalah zahir ni kita saling bekerjasama, orang kaya minta tolong orang miskin lah. Kalau orang kaya belaka tak hidup juga ekonomi dia. Jadi benda tu nak saling bekerjasama baru jadi masyarakat lah. Jadi kaedah minta tolong kaum Nabi Musa, minta tolong Musa tu, minta tolong sulit setelah mana kita susah minta tolong kawan kita pinjam hutang kau. Minta
pinjam dengan ibu bapa kat adik-beradik kita gapo minta hutang ke tak. Ataupun minta selita gapo pun benda tu benda zahir, benda tu tak ada masalah. Tak salah, jangan kata salah belaka. Bahkan kadang-kadang molek dah kita minta tolong baru jadi rapat hubungan ikhwah, hubungan persaudaraan tu kan tolong menolong dah. Kita minta tolong tu saja minta tolong nak suruh rapat pun boleh juga dah. Tu tak apa dah istighasah gitu dah. Jadi masalah ni istighasah benda ghaib lah kita nak bicara ni nak. Salah faham dalam bab istighasah. Allah SWT firman istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Maksudnya ingatlah ketika kamu semua mohon pertolongan pada Tuhanmu lalu diperkenankannya. Ni timbul dah istighasah benda ghaib dah. Yastaghisuna rabbakum. Minta tolong ketika sulit dengan Tuhan dah. Fastajaba lakum Allah, maka Allah perkenankan bagi kamu, perkenankan doa dah. Jadi perkenankan istighasah doa minta tolong ketika susah lah, ketika sulit. Okey, isunya kita nak bincang ni. Pertama, gagal beza di antara istighasah dan tawassul dan menjadi kedua-duanya membawa maksud yang sama. Sedangkan terdapat perbezaan yang cukup jelas di antara kedua-duanya. Jadi, ada setengah tu tawassul, bicara tawassul minta tolong dengan Tuhan, minta doa dengan Tuhan, minta ketika sulit minta Tuhan tapi berkat dengan Tok Wali dia. Berkat dengan nama Allah, berkat dengan amal ibadah dia dah. Berkat mari ni ada perbincangan khusus. Nah, tu lain suku pula. Nak bahas apa hak ni tak. Hak ni minta tolong dengan Tuhan terus dah. Minta tolong dengan makhluk terus dah. Ketika sulit. Tu masalahnya dah. Ada saya baca buku tebal lah 1000 lebih muka surat ada dulu dah. Masa lepas klik ngaji jepuk gapo dak. Baca duduk mai campur gaul lah. Tabaruk sekali, berkat ambil berkat sekali. Lepas tu minta istighasah, minta nama makhluk, minta Tok Wali pun ada juga sekali dak. Minta najing pun boleh juga dak. Dia buat hujahnya ada satu hadis dah ada juga hadis hak ni lah. Hak cerita Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman dak. Nabi Sulaiman ni suruh jin gapo-gapo suruh ambil istana Ratu Balqis lah. Istana Balqis lah. Jadi dia kata minta jin pun boleh dah. Ya boboh habis dah. Jadi adalah ada kita bincang lepas ni dak. Serupa ke minta dengan Tok Wali ni? Tok Wali ni orang minta tu dalam kesulitan dan seolah-olah nampak macam berkuasa benar Tok Wali ni jadi wakil Tuhan ataupun jadi Tuhan dah untuk selesai masalah. Sedangkan Sulaiman, Nabi Sulaiman ni dia arwah jin ke gapo tu, dia arwah sebagai boh, bukan mengagungkan dah, bukan apa hina. Dia tu kedebel dah. Nabi Sulaiman tu kedebel jin takut dah. Nah ini dah. Dah. Tak apalah dah. Kita nak bincang kita dah. Ada pula cerita ada satu riwayat tu tak kalau mu hilang gapo tengah pada pasir gapo ko dah boleh seru ya Abdullah dah, wahai hamba Allah, ya Abdullah kan diseru gitulah dah, tapi sebut Abdullah dah, wahai hamba Allah. Jadi situ ada bincang lah. Nah, ada setengah ulama kata dhaif, palsu, sahih pun kata ada dah. Jadi tapi pentingnya kita faham adakah dia minta tolong dengan keadaan hina diri dah. Nah, ataupun dia suruh sebagai kita ni tuan manusia, wahai hamba Allah, pergi sekat natai tu dah. Takut hilang dak. Jadi kita suruh dia. Jadi ada bahas di kalangan ulama dah. Jadi kita ni ambil dalih hak jenis pelik-pelik sikit nak minta tolong dengan jin, dengan Tok Wali, dengan gapo ni siapa lupa Tuhan ni, payahlah dah. Dah. Jadi kita kena bahas molek dah. Inilah kita bincang. Lafaz istighasah yang terdapat dalam Quran, Sunnah dan dalam percakapan orang Arab digunakan bagi tujuan memohon kepada individu yang diistighasah ni. Gitulah. Tidak boleh dikatakan orang yang beristighasah kepada seseorang adalah sama dengan orang yang bertawassul dengan kemuliaan seorang ni, dengan pakat seorang. Dari sini jelaslah menunjukkan istighasah tidak sama dan ia bukanlah tawassul. Seorang yang bertawassul ni, tawassul ni yang kata gini lebih kurang. Tawassul ni ambil surat recommend dah. Kita nak pergi ngaji Jepun, nak pergi ngaji Syria, kita ambil orang tok okey tok gapo, nak minta lulus. Kita interview dah. Jadi kita ambil surat recommend tu lebih kurang gitu, nak minta hajat kita nak ngaji Jepun, kau nak kerja ke tak? Nak recommend kita ambil surat sokongan itu kata tak. Gitulah tawassul ni, surat sokongan dah. Minta dengan Tuhan tapi surat sokongan. Adalah bahas pula dah tawassul ni tak. Tawassul kalau tua tu hidup, dia sayang ke apa.
Lepas tu kita pergi minta tu, kijau ke gapo minta hajat gapo logik lah dah. Hak timbul dah ni hak jadi khilaf ulama tu. Orang tu mati dah, nabi mati dah, tok wali mati dah nak. Kita ambil bila surat rekomen dia tak. Nah. Lepas tu kita minta doa, ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad, minta lah aku ni boleh hajat-hajat gapo dah. Tu tawassul dah, bukan minta Tuhan tapi tawassul dengan berkat, dengan kemuliaan, dengan kehormatan Nabi lah gapo dah. Jadi bahalah. Bila Nabi beri rekomen kamu dah mati nama dah. Nabi mati nama, wafat nama dah. Tu ada perbahasan lah. Tapi kurang-kurangnya minta dengan Tuhan. Tawassul ni tak. Istighasah ni minta dengan makhluk. Terus dah. Tak nampak Tuhan ni. Temetai tok wali tu darjat tinggi, pangkat tinggi. Dia kata mulia di sisi Allah, jadi Tuhan tak apa dengar, dia minta terus dengar makhluk. Itu jadi bahan yang kita dah. Jadi dia kata sebaliknya permintaan tuju kepada Allah SWT. Dia tawassul ni dah surat rekomen ni minta dengan Allah. Guna je rekomen siapa-siapa dah. Seperti seorang yang bertawassul dengan berkata atawassalu ilaika ya ilahi bi fulan. Ini ke bahasa Arab. Maksudnya aku bertawassul kepadamu. Surat rekomen ni. Wahai Tuhanku dengan seorang fulan dah. Iaitu sesaran permintaan pada Allah. Bukan pada fulan. Bukan pada makhluk. Ini minta dengan Allah. Cuma surat rekomen daripada makhluk dah. Hal ini berbeza sama sekali dengan istighasah. Minta doa ketika sulit ni. Di mana seorang bermohon beristighasah ni akan berkata astaghiitsu bihi. Maksudnya aku mohon pertolongan dengannya. Aku minta tolongmu lah untuk wali. Mungkin dekat dengan Tuhan, mungkin besar dah jadi potong. Jadi minta terus dengan tok wali dah. Madak ya Husain, madak ya Rasulullah dah. Ni berhimna tarekat tasawuf ni nak. Dia kata cinta ke Allah tapi cintakan makhluk lebih daripada cinta Allah ni. Ini masalah. Jadi ia bermaksud aku mohon pertolongan dengannya, bukan bermaksud tawassal tu bijahi. Aku bertawassul dengan kebesarannya, kehebatannya dah. Jadi masalah surat rekomen hak orang mati dah macam kita lah ni. Orang hak lama-lama dah. Tukuk Abdul Rahman ke mati lama dah. Kita tak ada jumpa dia dah. Jauh dah. Tiba kita ni. Saya nak minta kerja ni dengan surat rekomen Tengku Abdul Rahman dah. Bapak kemerdekaan kita kata lah. Jadi gitu kak. Jadi orang kata bila jumpa, bila dia rekomenmu dah. Tu je kalau nak bahas apa dah. Sekurang-kurangnya kata belik tu tahan lagi lah. Tapi kita minta dengan kerja dengan orang lain. Bukan minta dengan Ramli. Tapi lah ni istighasah ni. Dia minta dengan makhluk terus dah. Bukan minta dengan Tuhan. Yang punya kuasa untuk selesai masalah. Okey, yang kedua perbahasan dia. Lafaz tawassul dan tawajjuh membawa maksud bertawassul dan bertawajjuh kepada Allah ni. Menghadapkan wajah kita gap-gapo hati kita ni dengan Allah SWT. Dengan doa para nabi dan orang soleh. Ini tak ada masalah doa para nabi lah. Inilah dimaksudkan dengan perkataan jenis salah daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang zaman dulu dia kata tawassul ni minta tolong doa. Orang itu terus doa. Bahkan hadis yang kata Uthman bin Hunayf ni dia dikatakan boleh. Hadis tu lah banyak digunakan oleh ulama yang kata boleh bertawassul dengan dengan kehormatan orang itu. Tapi dia jumpa Nabi dulu, dia suruh Nabi doa. Suruh dia siar, buta dia tu suruh celek mula dah. Jadi Nabi suruh dia semaya ajak, lepas tu doa dengan doa yang Nabi bagi dah. Dengan surat rekomen Nabi. Tapi dia minta Nabi dah, Nabi rekomen dah lah macam surat rekomen dah dengan kemuliaan Nabi. Dia masih hidup dah. Lepas mati masalah kita bincang dah. Tu tapi tawassul dah tahan. Sikit minta untuk dah. Ni tidak dah. Dah. Tapi okey, hak tawassul hak biasa sahabat kita tak tengok. Apabila Nabi wafat, nak minta hujan gapo ni nak istisqa gapo. Nabi suruh Abbas, Ibn Abbas. Abbas mungkin Abbas apa saudara Nabi lah. Supaya tolong akad tangan dah. Tolong doa lah. Jadi Abbas bukan Nabi hak mati di kubur tu dah. Tu cara tu dia panggil doa orang dulu, dia faham tawassul ni. Orang tolong amin tak apa dah tolong amin dah. Apa ataupun tolong doa ataupun tolong amin dah. Tu maksud tawassul. Inilah juga dimasukkan oleh para fuqaha dalam kitab al-istisqa dengan pernyataan mereka wa yustahabbu ay yustasqa bis salihin dengan maksud dan digalakkan meminta diturunkan hujan dengan orang-orang soleh, iaitu dengan doa-doa mereka pada Allah SWT. Tu tawassul hak asalnya. Tapi hak ada tawassul khilaf tu ada lagi lah. Tapi tawassul asal tu hak tak ada khilaf hak tu lah.
tolong doa dah. Minta lah jumpa tak minta doa ke hamba ni. Nak peksa ke tak? Terjumpa kita telefon mak pak kita nak peksa dah. Ya Allah minta kita ayat ke mak tolong doa kita nak peksa ni esok dah. Tu je panggil tawasul dah tu. Tawasul dah. Ni tak ada masalah dah. Okey, yang ketiga beranggapan istighasah ni minta hajat ketika sulit ni hanya satu bahagian dan kesemuanya harus dan dibenarkan. Sehingga menjadikan istighasah dengan orang-orang yang telah mati sama dengan istighasah dengan orang yang masih hidup. Ni masalah. Ni kita nak bincang dah. Minta tolong dengan makhluk benda benda hajat nak nikah. Pergi kubur tok wali hamba ni tak ada jodoh. Tolonglah bagi jodoh hamba dak. Kecek gitu dak. Tu jadi masalah lah. Pergi kok pusu ke apa kau tok wali tok gapo minta hajat dah. Okey, dua jenis istighasah dia. Di bawah ini jelaskan pembahagian istighasah. Pertama, al-istighasah al-masyru'ah, yang istighasah yang dibenarkan ia terbahagi pada pertama istighasah billah. Istighasah minta hajat ketika sulit dengan Allah dah. Ia merupakan perbuatan yang diperintahkan dalam agama kerana sungguhnya semua pertolongan dan bantuan berada di sisinya sahaja. Jadi semua perkara tu adalah dengan izin Allah SWT. Memang Allah suruh kita gapo ni ingat Tuhan, bukan ingat ketua Ali ni. Ingat ke Tuhan. Ingat ke Nabi suruh selawat dah. Bukan minta dia hajat dah. Kita sayang ke Nabi, kita doa kepada Allah supaya naik darjat. Bila selamat ke Nabi. Bila selawat dah selamat Nabi dah. Biar darjat tinggi gitulah. Kita doa dengan Tuhan juga dah selawat ni dah. Tidak minta dengan Nabi dah. Okay, Allah SWT mencerita kita permintaan pertolongan daripada orang-orang yang beriman kepadanya pada malam peperangan Badar dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh yastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maksudnya ingatlah ketika kamu semua mohon pertolongan, tastaghisuna. Minta tolong dalam keadaan sulit kepada Tuhanmu. Lalu diperkenankan baginya bagimu dah. Jadi Allah perkenan doa Nabi dah masa perang Badar ni dah. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surah Al-Anfal, surah ayat ke-9 dah. Masa perang Badar ni orang Islam 313. Dengan tidak ada senjata lengkap, kodo ke apa, tak ada ke apalah. Bagai kata zaman lah ni gak berbidah gitu, ada senapai patah sikit-sikit dah. Orang lain dengan mesogan, dengan beria, dengan kata kebar ada mari dah. Lebih kurang gitu kita banding dah. Dengan kelengkapan perang tu hebatnya tentera musyrikin lah. Dia ready. Orang Islam ni nak asalnya nak dikatakan nak sekat rombongan Abu Sufyan aja dah. Tu dah. Tapi tiba-tiba jadi perang. Jadi tak ready awal lah, tidak ready sangat dah. Jadi 313 saja sahabat pergi perang dah. Jadi dalam keadaan gitu, tiba-tiba kafir nampak ramai sahabat ni. Nampak beribu-ribu mari dah. Jadi mana tu malaikat mari? Allah hantar malaikat untuk bantu Nabi. Gitulah cerita dia. Tapi minta dengan Tuhan. Bukan minta dengan malaikat juga, minta dengan Allah SWT. Tastaghisu na rabbakum dah. Minta tolong ketika sulit dengan Tuhan kamu dah. Daripada Tuhan kamu. Rabbakum. Okey. Lepas tu dah. Istighasah atau minta pertolongan dengan Nabi dan manusia lainnya dalam ruang keupayaan, kemampuan dan bersesuaian dengan kedudukan mereka masing-masing secara zahir ketika mereka masih hidup lagi dan ada bersama-sama dengan orang yang meminta pertolongan tersebut. Istighasah dia ni minta secara zahir dah. Istighasah seperti ini tak ada perbezaan dalam kalangan ulama, keharusannya berdasarkan firman Allah SWT. Fastaghasahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alih. Maksudnya maka orang yang daripada golongan Nabi Musa tu, Bani Israel tu, apabila dia dizalimi oleh kaum Kipti tu, meminta pertolongan padanya. Fastaghasahu, minta tolong Nabi Musa dalam keadaan Nabi Musa terhidup secara zahir depan Nabi Musa dah. Lepas tu Nabi Musa pun gocoh, fawakazahu Musa dah gocoh dah. Faqada alih, maka mati musuh dia pakai selok tengah mapkah dalu dah. Sekali gocoh ni dia tak suka lah muka Nabi Musa ni gagah dah. Sekali gocoh ni pakai selok lalu pakai mapu bawa nyawa selalu dah. Jadi benda ni
istighosah ni fastaghasahu ni minta tolong dengan Nabi pun ketika hidup zahir tak apa. Kita jumpa Nabi ketika hidup minta tolong Nabi ai kita ke. Dah. Bi makan kita minta Nabi gitu dia pun beri dah. Tak apalah, tak ada masalah. Imam Al-Alusi berkata innaka la min kalamana fi man yastaghathahu bihi 'inda al-imam مع لا يقدر عليه إلا الله تعالى لو لسؤال ما وأما فيما لا يعطيه ويمنعه إلا الله سبحانه وتعالى عدا ذلك مما يجري فيه التعاون والتعاضد بين الناس واستغاثة بعضهم ببعض فهذا كما قال تعالى شيء لا نمنعه ولا ننكره فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه سورة القصص ayat 1 dah بل نعد من منعه جنونا كما نعد إباحة ما لا يقدر عليه إلا الله شركا وضلالا. Imam Al-Alusi ni ulama tafsir ini besar juga yang mereka adalah 1800 lebih gitu juga. Jadi Imam Al-Alusi ni dia ada tafsirnya dan dia juga menetail lah benda-benda karut ni nak. Dia ada tafsir besar dia. Jadi dia katakan maksudnya sungguhnya perkataan kami terhadap sesiapa yang beristighosah yang terlarang iaitulah ketika menimpa sesuatu yang tidak berkuasa ke atas perkara itu melainkan Allah. Maksudnya benda tu secara zahir ni kita tak boleh mikir benda tu orang tu boleh buat. Allah saja dak beri rezeki, beri anak dan benda susah benda ghaib ni dak. Asal-asalnya Allah saja dah. Jadi kita mikirnya benda tu zahir ni tak boleh tolongkan di dalam kubur mati tu nak. Ya. Allah sahaja sepatutnya dah. Atau minta sesuatu yang tidak dapat memberinya dan menghalangnya melainkan Allah SWT. Benda ghaib ni paling berkuasanya Allah dah. Allah nak dengar hajat juga cepat-cepat dan Allah juga tunai hajat. Tu keadaan hasar dia dah. Benda ghaib dah. Adapun selain daripada perkara-perkara ini yang berlaku atas dasar tolong-menolong dan bantu-membantu sama manusia, demikian juga sebahagian orang yang meminta pertolongan dengan sebahagian yang lain dalam ruang lingkup keupayaannya secara zahir kita nampak biasa ni. Sunnatullah ni, perkara ini tidak kami melarangnya dan membantahnya. Kita zahir, kita minta tolong dengan adik-beradik kita, minta utang, minta makan, mak anak minta dengan ayah, mak dia suruh masak nasi ke apa dak. Benda ni perkara biasa dak. Perkara kata biasalah dak. Kita hidup di atas dunia ni. Memang kita kena gitu, baru ada suasana warna-warni kehidupan, baru kita berasa masyarakat hidup dah. Dia tak boleh orang kaya belaka, orang miskin belaka, orang senang belaka. Ada orang bahagian masuk nasi arak, ada orang bahagian jual air, ada orang bahagian jual ikan, ada jual beras, ada orang bahagian makan, ada orang jual buat rumah. Dia macam-macam kena masyarakat ni kena gitulah ekonomi hidup. Allah buat gitu baru jadi kehidupan dunia dah. Bukan kehidupan syurga, kita kehidupan akhirat ni, kehidupan dunia kena gitu. Baru ada warna-warni dah. Ada hikmah Allah buat ni dah. Nah, jadi kami tak lagi lah minta tolong gitu tu biasa dah. Seperti mana firman Allah SWT, maka orang yang daripada golongannya daripada kaum Nabi Musa minta tolong kepada Nabi Musa untuk menghadapi musuhnya. Surah Al-Qasas ayat 15. Bahkan kami mengira menghalang minta bantuan dalam perkara seperti ini adalah satu kegilaan. Kita kata tak boleh tak minta tolong no. Kalau susah minta derma kau minta gapo kau ataupun bukan hatu apa payah dah nak minta nasi bini awak mari nasi dah atau buat tubik air dah tak boleh minta dengan bini gitu dah. Nama syirik dan kalau kata gitu kak gila dah dak. Tak menasabah. Benda tu hidup dunia memang gitu keadaan ya. Memang kita saling perlu memerlukan, saling tolong menolong, saling tolong minta tolong antara satu sama lain secara perkara yang zahir nampak ni. Gila lah kalau kata tak boleh nak. Seperti mana kami mengira meminta tolong dalam perkara yang tidak ada kemampuan melainkan Allah adalah satu kesyirikan dan kesesatan. Jadi gila lah kalau benda zahir ni tak boleh nak. Nak kata tak boleh ni hak minta benda ghaib. Tidak ada kemampuan melainkan Allah. Benda ghaib ni asahnya Allah je boleh tolong. Hak lain tu ngoyak-ngoyak berasa jin tolong, hatu tolong tak. Rijalul ghaib Syekh Abdul Qadir Jalani dia. Dia berasa ngoyak-ngoyak berasa tak boleh ni tolong dah. Jadi hakikatnya Allah yang tolong dah. Benda ghaib tak tahu kan. Ni dalam kitab Jala'ul Ainain Fathul Mannan Al-Ghayah Al-Amani.
Termasuk dalam bahagian ini juga istighasah manusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka semua berada bersama baginda pada hari kiamat. Ada kata hujah hadis Nabi ke kita ni pada masa kita akan cari Nabi dah. Lama ni duk pada masa ni dak. Tak tahu buat gapo, payuhnya, susahnya dak. Serabut perut no, rusingnya macam-macam dengan lama ni berada di pada masa. Jadi pakak cari Nabi, jumpa Nabi ada, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi macam-macam Nabi jumpa lah sekali dah baru jumpa Nabi Muhammad minta tolong. Istighasah ni sahih. Masa tu jumpa secara sahih dah. Hidup lah kau bukan minta dengan tak nampak dah. Cari-cari siapa dengar, siapa jumpa Nabi-Nabi semua tu di pada masyarakat yang luah tu dah. Nah, contohnya minta Nabi-Nabi supaya cepat dihisap, disegerakan hisap di pada masyarakat setelah semua para Nabi yang lain memberi keuzur dah. Orang lain kata belakang lah sekali cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di permintaan gini adalah permintaan zahir berdepan muka. Nah, jadi benda ni dibenarkan, dimaafkan dan dibenarkan. Bukan kata tak boleh minta dah dengan Tuhan ni sebelum ni orang pada masyarakat ya Allah minta lah dia cepat. Tak jadi kok kita nak cari tak Nabi dah cari tak dia tak nak cari Nabi cari Nabi supaya tolong doa dah kita ni susah dah kita ni nak pada masyarakat lama ni. Istighasah seperti ini tidak menafikan kesempurnaan tauhid pada Allah SWT kerana dia ni bertepi zahir ni. Balanya sebagai golongan yang melampau daripada kalangan orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada kesufian. Masalah ni orang kata hati bersih sufi. Yang nisbah ke telah menyamakan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masih hidup dengan keadaan setelah wafatnya baginda. Jadi dia ni masalah sufi ni. Yang anggap orang mati ni dia naik level yang sangat tinggi dah. Nah, ngoyak mari dia sampai level sangat tinggi sehingga boleh minta tolong dengan Nabi. Terus tak payah minta tolong dengan Tuhan dah. Mereka beranggapan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun telah wafat, baginda tetap hidup seperti kehidupan baginda di dunia dah. Kata serupa dah. Mereka berkata sebagaimana para syuhada hidup dalam kubur mereka, maka sudah tentu para nabi lebih utama hidup dalam kubur lah. Dia anggap gitulah. Sedangkan hidup nabi hidup tu hidup dalam alam barzakh. Nah, bukan hidup dalam alam zahir. Kat alam zahir dia kena makan lah, kena bini kena makan, kena beok kecing kita dan nabi ke tok wali dah. Tapi dia tak buat tu maksud dia bukan alam yang sama, alam ghaib dan alam barzakh. Nah, tapi sufi ni dia anggap sama dah. Ya gitulah masalah sufi ni kadang-kadang yang anggap suci bersih hati dia dah, tapi hakikatnya khayal lah no. Kadang zikir tu tak khabar. Kita zikir suruh tenang. Suruh ingat Tuhan, bukan zikir tak khabar, bukan ingat tu mabuk tu. Nah, jadi begitulah. Kita aja jumpa lah dengan orang-orang yang ikut tarekat ni no. Kita pergi tempat makan gula no. Dia kata dok cerita benda right lah, boleh baca hati, telefon tok guru dia telefon tahu dah. Mung nak mari rumah aku dah. Dok cerita benda-benda right belaka. Mung ni lapar, mung nak roti dah, nak nasi ke apa dah. Jadi cerita benda gitulah, benda right dah. Tidak nyoh tok guru dia tahu baca, boleh baca hati dah. Lepas tu hak pelik dia tak. Sebenarnya kita berada bersama mereka tu kita rasa gedebah. Kita rasa gedebah tak tenang. Kan? Tak tenang dah. Sebenarnya sufi ni, tasawuf ni banyak kan dia jadi ada gangguan, dia masuk campur tangan jin, syaitan iblis nak menyebabkan sebenarnya tak tenang walaupun dia berzikir bukan tenang, dia serabut tu jadi zikir tak khabar tu dok joget melompat zikir dah. Zikir kata zikir ingat Tuhan bukan ingat Tuhan, tak ingat dia tak khabar. Zikir nak suruh ingat Tuhan bukan nak suruh tak khabar dah. Suruh fana. Tu jadi masalah. Jadi benda-benda gitulah masyarakat kita ni kita kena peringat supaya jangan taksub dan terpengaruh lah. Bersifat terbuka. Agama ni wasatiyah. Sederhana. Kalau doa lalu tu nampak benda tak betul lah. Okey, lepas tu berpijak daripada keyakinan sebegini mereka anggap boleh meminta tolong istighasah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada ketika baginda hidup masih hidup atau telah wafat berada dalam kubur. Dia kata serupa lah. Kena Nabi hidup dalam kubur, dia kata serupa lah. Kalau serupa, kena tubik Nabi apa dalam kubur nak. Mereka sebenarnya terlepas pandang bahawa kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam selepas wafat adalah kehidupan barzakhiyah. Barzakhiyah yang termasuk dalam perkara ghaib. Barzakh ni maksudnya dinding dah.
Jadi apa alih yang ada dinding dengan kehidupan dunia sepatutnya tak. Tapi kita anggap sama dah. Apa mungkin kita lah pokok ni anggap sama dah. Tidak diketahui hakikat atau penjelasannya kerana ketiadaan bukti daripada Al-Quran maupun daripada As-Sunnah yang memperincikannya. Nabi hidup gano, cara hidup tu tak ada ayat dah. Yang wajib ke atas kita adalah beriman dengan hidupnya para Nabi di alam kubur, alam barzakh, bukan alam dunia dan alam zahir, tanpa menjelaskannya secara terperinci kerana ketiadaan maklumat daripada nas agama tentang penjelasan itu. Kita boleh nak ngoyak lah dia hidup ni. Alam barzakh, alam kubur, you serupa kita. Boleh mari tak. Kita duk ngoyak lebih dah. Yang pasti sudah tentu hidup para Nabi di alam barzakh tidak sama seperti hidup mereka di dunia. Dah. Satu je. Apa dah? Sikit lagi lah. Istighasah al-mamnu'ah. Istighasah minta tolong ketika sedih terlarang. Ia terbahagi pada pertama, istighasah atau minta tolong dengan Nabi atau dengan orang soleh atau petak wali yang masih hidup dalam perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan oleh Allah SWT sahaja. Seperti meminta diampunkan dosa. Kita minta Tok Wali, apa dosa saya? Tengah hidup dah jumpa dah. Ataupun minta hidayah. Tok Wali berilah hidayah saya dah. Tok Wali berilah saya masuk syurga. Minta ketika hidup dah. Tapi kecek tu benda hak Allah je boleh beri dah. Minta sembuh penyakit dah. Minta rezeki. Minta turun hujan dan seumpamanya. Yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah SWT. Istighasah minta tolong ketika sulit seperti ini termasuk dalam perbuatan syirik akbar. Syirik besar yang menjadikan si pelakunya terkeluar daripada agama Islam. Jadi kafir terus. Perbuatan seperti ini adalah sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang minta tolong kepada berhala dan yang selain daripada Allah SWT. Orang kafir minta dengan berhala. Kita minta Tok Wali hak hidup atas darat ni serupa dengan berhala juga. Minta benda-benda yang tak mampu dibuat, dilaksanakan oleh Tok Wali secara zahirnya. Benda tu benda gaib kan. Okey, istighasah yang kedua yang dilarang ialah meminta tolong orang yang telah mati daripada kalangan Nabi ataupun selain Nabi, Tok Wali ke, dengan alasan kehidupan mereka setelah mati sama seperti kehidupan mereka ketika hidup di dunia. Sehingga sebahagiannya ada yang beranggapan para syekh atau wali bertindak sebagai orang yang menguruskan urusan dunia setelah kematian mereka. Ini adalah kesalahan yang amat nyata. Yang anggap Tok Wali ni jadi urus dunia dah. Waktu jadi wali kutub, wali abda setengah tu bicara dah. Wali kutub, wali abda Allah kita dah belajar fardu ain ni budak-budak dak. Mikail rezeki ke apa tu, malaikat tu bukan dia kita kena minta dengan Mikail, kita minta dengan Tuhan. Mikail ke gapo bagi rezeki tu dia jus nyapan je, dia jus susun je. Orang ni boleh makan gau ni semua-semua ni dia rezeki dia. Tapi bukanlah dia tu tempat minta tolong ni. Tapi pok ni yang anggap Tok Wali ni ganti tugas malaikat-malaikat Tuhan ni, dia jadi malaikat lah Tok Wali ni. Dan bahkan boleh minta dengan Tok Wali direct, tak payah minta dengan Tuhan ni. Ni menyakit dia lah. Menyakit tasawuf hak karut dah. Okey, yang ketiganya yang istighasah minta tolong ketika sulit yang dilarang. Istighasah atau minta pertolongan dengan Nabi SAW atau dengan orang soleh yang masih hidup tetapi ketika ketiadaan mereka dah. Hidup lagi Tok Wali tu nak, tapi kita minta tak ada depan muka kita dah. Dia duduk Amerika ke duduk Mekah, kita pun ya Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani contoh kali hidup dah. Ya ya Rasulullah kita minta dengan Nabi. Tak ada depan kita, benda duduk jauh dah. Perkara sebegini juga adalah dilarang kerana mereka tidak mampu untuk mendengar permintaan pertolongan itu dan tidak tahu perkara yang gaib. Kadang-kala syaitan bertindak menyerupai individu yang mereka mohon pertolongan tersebut. Begitu juga menyesatkan manusia. Ni masalah. Masalah benar ni. Tak. Abdul Qadir Nabi Khidir ni memang benar tak? Ada hak kata Nabi Khidir ni gelap. Ada kata putih, ada kata janggut, ada kata tak janggut. Macam-macam. Tak cerita hak jumpa Nabi Khidir ni. Bahkan hak jumpa Nabi pula. Iqazah Nabi dia. Termasuklah Abu Ya Al-Arqam tu. Bahkan bini dia tu apa nama? Bini Abu Ya Ustaz Abu Ya Al-Arqam tu dah. Asy'ari, Abu Ya Asy'ari tu. Dia kata tok lelaki mari sama dak. Walaupun mati tu mari sama dah. Betul kau tok lelaki dia dah.
Ataupun sebenarnya jin dah, setan iblis dah. Bahkan Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, Syekh Taqiyuddin Al-Hilali dah. Ulama di Morocco Maghribi dulu. Dia asal ikut tarikat Tijani lah. Lepas tu dia bertaubat ikut sunnah dah. Dia cerita dia buat amal. Ikut tarikat ni siapa kau berasa Nabi mari jumpa. Masa dia sujud tu berasa mari. Tapi berasa orang, berasa gerung dah. Bukan berasa tenang. Hak dia berasa peliknya. Buat apa Nabi mari tak berasa tenang. Berasa kedebar dah. Jadi dia pun minta ya Allah takut. Kalau betul lah Nabi, minta dia jumpa boleh salah dengan Nabi ni. Kalau bukan Nabi, minta lah dia pergi jauh dah. Berasa Nabi dan jiwa kata, ni Nabi. Tapi, tak apa berasa tak tenang. Dan sekali doa gitu. Jadi tak jadi salah. Tak jadi salah. Walaupun mari 2-3 kali, tak pun jadi salah. Dan sekali dia pun mikir. Sebenarnya itu bukan Nabi. Walaupun yang ngaku Nabi. Hak tak olehnya, dalam mimpi. So, dia qazah tak ada ayat dah. Yang keduanya, berupa Nabi teruh. Hak kata terbakar tak boleh. Kalau berupa orang lain ngaku Nabi ni, banyak benar dah. Tak ada terbakar pun dah. Ni ada pula Tok Ustaz ni, Tok Guru duk pondok mana duk mengajar. Dia kata kalau Nabi berupa dengan Tok Guru dia apa dah. Boleh tak? Dia boleh berlaku lah. Asal ngaku Nabi. Kita berasa Nabi tu dia lalu dah. Bahkan ada mari Nabi ni berupa dengan muka Tok Guru. Tok Guru kita dah. Dia kata gitulah. Tu masalah dah. Dia cari duk situ jadi masalah dah. Okey, syaitan itu juga memenuhi permintaan mereka selagi benda gaib ni. Allah SWT. Selagi syaitan jadi dengan izin Allah juga lah. Dia pergi tolong dia. Lalu syaitan berjaya memperdayakan mereka. Oleh itu berhasil lah. Memperolehi apa-apa yang diminta hajat tu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengatakan perbuatan yang menyalahi syarat itu dibenarkan. Orang pergi minta kubur. Tidak semua. Kadang-kadang seorang dua. Kadang-kadang 10. Orang seorang je tak. 100 orang seorang. Dia minta jodoh, jadi dah. Dia minta hajat gapa di kubur tu, jadi dah. Jadi duk erek cerita ni, orang pakat percaya ramai lagi, gitu. Padahal seorang. So, jadi daripada 100,000 orang tu tak. Nampak macam jadi. Tu pun dengan izin Allah. Kadang-kadang dengan bantuan setan pun dengan izin Allah juga dah. Hal ini kerana bukan semua perkara yang menjadi sebab memperolehi suatu manfaat, ianya menjadi hujah dibolehkan perbuatan tersebut. Kalau boleh jadi pun, kita tak boleh jadi hujah. Mujarabah ni selagi menyakit mujarabah. Mujarabah yang bertentangan dengan syarak, tegak-tegak amal lagi ni huruf syin, huruf gapo ni dah. Huruf hijaiyah gapo. Jadi dah. Syin baca 17 kali ni khasiat dah. Baca fa berapa kali ni khasiat ni dah. Ni wafak dah. Ada kata kitab ni disandar pada Imam Ghazali, padahal tu bohong, fitnah. Dah. Jadi benda-benda gini ni ia jadi unsur-unsur jin dah. Ada gangguan jin masuk tengah-tengah jalan untuk menipu manusia dah. Jadi setakat itulah saja tazkirah kita ni. Kita sambung lepas ni pula. Perbincangan kita bagaimana ni istighasah ni, minta tolong ketika minta hajat ketika sulit ni. Boleh, tak boleh, kita kata tak boleh lah. Buat apa jadi syirik dah. Kita nak suruh faham molek lumak supaya tidak lagi ada lagi masyarakat kita anggap tu benda biasa, benda boleh dah. Ada ni orang pengamal perubatan Islam ni tak. Dia suruh ambil daun panggil pokok aloe belah. Lepas tu kena seru dah. Ya minta dengan Nabi Ilyas, kata Nabi Ilyas ni. Kata Nabi Ilyas ni dia jumpa dengan Nabi Khadir tiap-tiap tahun bermusyarak dan dia ni bagi rezeki, dia tuai punya pada pokok aloe vera dah. Belah ni kena ya Nabi Ilyas minta nak guna gapo lah, lebih kurang gitu dah. Minta izin dah. Ustaz ni walaupun dia mengaku ustaz, walaupun suhu ustaz mana pun, dia telah dia anggap Nabi ni jadi Tuhan lah, jadi urus alam dah. Hak Nabi, hak kita dalam akidah Islam Ahlussunnah Jemaah ni, akidah Islam ni, malaikat-malaikat tu bukan tempat minta hajat. Malaikat Mikail, Israfil, Israel ke apa dak. Malaikat hak cabut nyawa. Kita bukan minta dia untuk supaya nyawa. Israel, tunggu sebentar jangan tarik nyawa aku dak. Aku nak hidup lama. Tak boleh. Kita minta Tuhan lah. Nah. Ya Allah takut jangan bi mati lagi aku dak. Nak hidup lama lagi, minta Tuhan lah. Dia ni melaksanakan tugas yang Allah bagi dah. Kita minta Tuhan kalau nak tukar arahan kat Allah je boleh tukar arahan. Bukannya mereka merezeki. Rezeki kita cuma ni. Gaji kita cuma ni tiap-tiap bulan. Tiba-tiba kita minta Tuhan supaya naik gaji kita. Jadi ataupun rezeki kita nego kita utuh banyak dah. Jadi dia bagi rezekinya Allah.
Oyak ke malaikatnya, tambah rezeki dia. Jadi dia bui arahan, dia bui asas arahan tu ialah Allah SWT. Malaikat tu pelaksana je. Ni di masalah tarekat tasawuf setengah ni akak Nabi Ilyas ni gapo ni seolah jadi beri rezekinya. Tak payah minta Tuhan dah. Ni menyakit hak, minta hajat, minta gapo, minta izin pun minta dengan Nabi, bukan minta dengan Tuhan. Itu je masalah yang kita nak bicara ni. InsyaAllah kita sambung tazkirah ni malam ni pula pukul 8 lah insyaAllah. Tetangguh dengan surat Al-Asr dan tasbih farah. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.